Sah, STAR mahu keluar dari Perikatan Nasional. Kabinet setuju potong gaji menteri 20%. Didakwa seleweng RM600 bilion, Perikatan Nasional guna dana dari syarikat judi. Muhyiddin tak takut disiasat. Ya, Sah, keluar. Dia punya secara rasmi itu bila. kita tunggu sajalah ada pengumuman. Ya. Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR hari ini menyatakan hasrat untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Namun pengumuman rasmi mengenai perkara itu akan dibuat kemudian, kata Presidennya Jeffrey Kitingan. Timbalan Ketua Menteri Sabah itu berkata, tindakan itu dibuat kerana melihat STAR yang menyokong kerajaan masa ini sudah tidak saluan dengan Perikatan Nasional. Ya, keluar Perikatan Nasional. Kita tunggu pengumuman. Sebab kalau awak pergi sini, saya pergi sana. Bererti tidak saluanlah itu, katanya kepada pemberita di Kota Kinabalu. Terdahulu dia merasmikan Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah IPS timbang menggaris ke-50 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian AVTC Lahad Datu kali ke-37. Pada 26 November lepas, Kitingan berkata, STAR mengambil pendirian yang sama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS menyokong kerajaan. Sehubungan itu katanya, Perikatan Nasional kini dilaluan berbeza dengan STAR dan hanya masa akan menentukan kedudukan parti itu dalam gabungan berkenaan selain ingin menunggu situasi politik semasa reda sebelum mengambil langkah selanjutnya. GRS yang dianggotai Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, STAR, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO bekerjasama dengan Barisan Nasional terdiri daripada UMNO, MCA, MIC serta Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS untuk mentadbir Sabah. Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Jemaah menteri hari ini bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu dilaksanakan atas semangat keprihatinan anggota Kabinet terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat ketika ini. Anwar berkata pemotongan gaji itu akan dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Kalau ekonomi pulih dalam tempoh 3 tahun, kita kaji semulalah. Potong gaji ini memang tidak wajar, tetapi saya berterima kasih ke atas kesediaan mereka iaitu jemaah menteri melakukan sedikit pengorbanan. Ada orang kata Anwar patutlah dia tak ambil gaji Perdana Menteri kerana dia ambil gaji Menteri Keuangan. Tak betul, gaji ini satu sahaja, katanya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana pilihan raya Perikatan Nasional datang dari syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Anwar berkata Kementerian Keuangan juga mendapati pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender. Bercakap ketika sidang media di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, dia berkata dana pilihan raya untuk Parti Melayu dan Parti Islam datang dari syarikat perjudian. Berkenaan judi, pastinya sebahagiannya digunakan untuk mendanai pilihan raya. Saya telah minta semakan terhadap perkara itu. Walaupun anda gelar diri anda Parti Melayu atau Parti Islam, dana pilihan raya datang dari syarikat judi, katanya. Terdahulu dia turut menegur pentadbiran Perikatan Nasional yang diketuai Bersatu dan PAS kerana menaikkan cabutan khas judi dari 8 kepada 22 kali setahun. Langkah itu dibuat pada akhir 2020. Kata Anwar selaku Menteri Keuangan, dia telah memutuskan bilangan cabutan khas judi akan kembali dikurangkan kepada 8 kali setahun bermula tahun depan. Sejumlah pihak sebelum ini mempersoalkan sumber dana kempen Perikatan Nasional yang dilihat mereka di luar kemampuan gabungan itu. Ia termasuklah dakwaan penyelewengan RM600 bilion ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan persekutuan. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul dan bertanya jika ada yang tertukar dengan peruntukan RM530 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi ketika pentadbirannya. Tidak jelas apa yang dirujuk Anwar ketika dia berkata Kementerian Keuangan mendapati pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender. Namun Anwar berkata siasatan
kawasan akan dibuat bagi memastikan jika ada sebarang penyelewengan atau korupsi berlaku. Namun antara projek kerajaan terdahulu yang kini diperhatikan adalah kontrak rangkaian 5G yang menurut Anwar dibuat tanpa tender. Projek Digital Nasional Berhad DNB melibatkan peruntukan 20 bilion ringgit. Sementara itu, Anwar turut membalas kritikan sesetengah pihak yang membangkitkan kleptokrasi walaupun mereka sendiri tidak lepas dari kesalahan. Menarik apabila pihak yang menggunakan kleptokrasi sebagai kritikan tapi mereka sendiri dicurigai atau kompromis. Ada banyak urus niaga besar memanfaatkan anak atau keluarga mereka, sons or children or in-laws. Saya perlu ingatkan mereka, jika anda benar-benar mahu menanganinya, korupsi, anda perlu bersedia untuk jadi benar-benar telus dan disiasat, katanya lagi. Dia sekali lagi mengulangi cabaran kepada Perikatan Nasional dan pihak lain yang melontarkan kritikan untuk membuat pengisytiharan harta. Dia juga menyuarakan keyakinan kabinetnya akan mematuhi peraturan yang ketat bagi menjamin tata kelola yang baik. Berkenaan Ahmad Zaid Hamidi yang menjadi timbalan Perdana Menteri di saat berdepan perbicaraan rasuah, Anwar berkata keputusan itu dibuat atas pertimbangan hierarki dalam UMNO. Sementara orang ramai berhak mempersoalkan kritikan itu. Katanya perbicaraan terhadap Zahid masih berjalan dan proses undang-undang itu juga perlu dihormati. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak takut disiasat berhubung dakwaan kerajaan pimpinannya sebelum ini membelanjakan 530 bilion ringgit. Muhyiddin yakin Kementerian Keuangan khususnya unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional Laksana mempunyai perincian mengenai perbelanjaan bagi 8 pakej rangsangan diperkenalkan semasa beliau Perdana Menteri. Jika terdapat salah laku rasuah atau penyelewengan, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap si pelaku. Katanya dalam kenyataan, beliau berkata daripada keseluruhan 530 bilion ringgit itu, sebahagian besar adalah berbentuk non-fiskal iaitu tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ini termasuk pengeluaran KWSP iLestari, iSina, iCitra bernilai 145 bilion ringgit, pengurangan pembayaran KWSP bernilai 10 bilion ringgit, moratorium bayaran pinjaman bank untuk individu dan syarikat bernilai 180 bilion ringgit, jaminan kerajaan untuk pinjaman syarikat bernilai 80 bilion ringgit dan inisiatif lain bertujuan meringankan beban ditanggung oleh individu dan perniagaan. Tak mungkin saya seleweng wang ini kerana ia adalah wang individu atau bank yang tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Saya sebagai Perdana Menteri ketika itu tidak ada apa-apa kuasa ke atas penggunaan wang ini, katanya. Muhyiddin berkata, laporan Kementerian Keuangan pada 29 Jun 2021 menunjukkan jumlah suntikan fiskal yang dibelanjakan oleh kerajaan adalah 83 bilion ringgit yang digunakan untuk membeli vaksin COVID-19 sebanyak 5 bilion ringgit dan bantuan keuangan terus untuk rakyat. Ia termasuk subsidi upah bernilai 20.92 bilion ringgit, bantuan prihatin nasional bernilai 18.2 bilion ringgit, geran khas prihatin bernilai 4.21 bilion ringgit, geran khas prihatin permai bernilai 842 juta ringgit, skim pembiayaan mudah Bumi Putra bernilai 500 juta ringgit dan bantuan lain dimasukkan terus ke akaun penerima yang layak, katanya. Beliau berkata, jika terdapat 1 sen daripada jumlah itu dimasukkan ke akaunnya, Jabatan Audit Negara JAN akan mengetahui dalam audit tahunannya manakala jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC akan mendedahkannya di Parlimen. Tak mungkin JAN atau PAC terlepas pandang. Ini bukan perkara kecil, ia perkara besar, katanya. Kenyataan Muhyiddin hadir sebagai respons kesalahan pihak tertentu untuk menyiasat perbelanjaan kira-kira 600 bilion ringgit ketika pemerintahannya sebelum ini. Semalam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil menyokong penuh cadangan merubuhkan Suruhanjaya siasatan diraja RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit ketika kerajaan diterajui Muhyiddin Yassin. Sementara itu, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mengingatkan ahli politik daripada Pakatan Harapan dan UMNO berhenti menuding jari demi menutup kelemahan kerajaan baru yang belum mempunyai idea menyelesaikan masalah rakyat. Awak dah jadi kerajaan, bertindak seperti kerajaan. Sudah-sudahlah bermain wayang politik kerana rakyat mahu lihat apa perancangan kerajaan untuk mereka, katanya.